bin Abdul Rahman dari kelas 22E. Pensyarah pembimbing saya ialah Encik Adam Malik bin Haji Ahmad. Bagi menangkapkan tugasan EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan, saya akan mengupas satu perbincangan yang bertajuk Aspirasi Murid, Kesannya terhadap Mobiliti Sosial Murid. Baiklah, sebelum kita bergerak kepada lebih jauh, mari kita lihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial. Dari segi bahasa, mobiliti itu sendiri membawa maksud bergerak, manakala dari sudut istilah, Idrul Hisham Ismail mengatakan bahawa mobiliti sosial merupakan satu bentuk gerakan perpindahan dari satu kelas sosial kepada kelas sosial yang lain. Justru, dalam konteks ini, mobiliti sosial boleh bersifat positif, iaitu peningkatan kelas sosial, ataupun bersifat negatif, iaitu penurunan kelas sosial. Selain itu, mobiliti sosial terdiri daripada pelbagai bentuk. Contohnya mobiliti mendata, mobiliti menegak, tandingan, ditaja dan sebagainya. Baiklah, saya berikan satu contoh yang mudah. Penyanyi, pelawak, penyampai radio yang terkenal iaitu Nami. Kita lihat di sini perubahan Nami daripada seorang guru kepada seorang artis. Maknanya, Nami telah mengalami mobiliti sosial, iaitu perpindahan ataupun perubahan daripada golongan pertengahan bawah kepada golongan atasan. Dan perubahan ini dikenali sebagai mobiliti tandingan kerana titik mula perubahan beliau adalah melalui program realiti hiburan iaitu Musical Lawak Superstar. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada konsep aspirasi murid. Apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi murid? Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, aspirasi murid merujuk kepada tahap kualiti yang perlu ada pada seorang murid. Dan dari segi sejarahnya, aspirasi murid merupakan sebahagian daripada elemen utama yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025. Dan untuk makluman semua, PPPM 2013 sehingga 2025 ini dimulakan di bawah pemerintahan bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri ke-6. Seterusnya, dalam aspirasi murid ini terdapat 6 elemen yang menjadi dasar dan tonggak utama. Pertama, pengetahuan. Kedua, kemahiran berfikir. Ketiga, kemahiran memimpin. Keempat, kemahiran dui bahasa. Kelima, etika dan kerohanian. Dan yang terakhir sekali ialah identiti nasional. Keenam-enam ini menjadi elemen-elemen utama yang diharapkan perlu ada pada seorang murid yang dikenali sebagai 6 aspirasi murid. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada apakah implikasi ataupun kesan 6 aspirasi murid ini kepada mobiliti sosial murid. Di sini, saya sertakan 3 kesan utama. Yang pertama ialah peningkatan prestasi murid. Di sini, kita dapat lihat bahawa interpretasi elemen pertama dan kedua iaitu pengetahuan dan juga kemahiran berfikir akan meningkatkan lagi prestasi dan pencapaian murid dalam bidang, khususnya dalam bidang akademik. Hal ini dikatakan demikian kerana otak manusia memerlukan satu bentuk tekanan kognitif supaya pemikiran yang kritis, kreatif dan inovatif dapat dirangsang dengan cahayanya. Buktinya, laporan PPPM 2022 telah menunjukkan bahawa Malaysia berjaya mencapai peningkatan 13% purata merentas literasi bacaan, matematik dan sains dalam ujian PISA dan peningkatan sebanyak 6% purata literasi matematik dan sains dari tahun 2011 sehinggalah tahun 2018 dalam ujian TIMSS. Selain itu juga, kita dapat lihat peningkatan prestasi murid dari segi peningkatan peratus calon yang lulus dalam semua subjek SPM iaitu sebanyak 57.1% pada tahun 2022 berbanding 55.3% pada tahun 2021. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada kesan yang kedua iaitu kebolehpasanan murid. Dalam hal ini, kita lihat bahawa
kepada mobiliti sosial, iaitu dari segi meningkatkan kebolehpasaran murid dalam dunia sebenar. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Inggeris khususnya telah menjadi satu syarat utama untuk memenuhi jawatan-jawatan penting dalam alam pekerjaan sebenar. Menurut Nur Hidayah Abu Hasim, dalam kajiannya mendapati bahawa kemahiran berbahasa yang baik dianggap sebagai satu penyumbang terbesar untuk mencapai kejayaan dalam suasana kerja oleh murid-murid nanti apabila dewasa. Saya berikan satu contoh yang mudah. Dua calon, iaitu calon A dan juga calon B. Kedua-dua calon ini mempunyai tahap pendidikan yang sama, iaitu pada tahap ijazah. Namun, bezanya calon A hanya mempunyai kemahiran berbahasa Melayu, sedangkan calon B pula mempunyai kemahiran berbahasa Melayu dan juga berbahasa Inggeris. Justru, sebagai majikan, sudah tentu saya akan memilih calon B berbanding calon A. Seterusnya, kita pergi kepada kesan yang terakhir, iaitu perpaduan berbilang kaum. Kita lihat di sini bahawa kesepaduan elemen penting, iaitu elemen identiti nasional dengan juga diiringi pematuhan prinsip rukun negara akan mengeratkan lagi perpaduan antara kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid tidak kira bangsa maupun agama akan saling membawa identiti yang sama, iaitu identiti sebagai rakyat Malaysia. Buktinya, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agu Dagang berkata pada tahun 2023, kajian Indeks Perpaduan Nasional IPNAS mendapati perpaduan berada pada tahap yang baik, iaitu pada tahap yang terkawal dengan skor sebanyak 0.629. Dalam pada itu, Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim bertitah bahawa semangat perpaduan perlu bermula dari sekolah lagi seiring dengan usaha untuk memupuk nilai keharmonian antara kaum selain memberikan penekanan kepada subjek sejarah untuk mengukuhkan lagi jati diri rakyat Malaysia. Secara rangkumannya, kesepaduan keenam-enam elemen dalam aspirasi murid telah membawa kepada satu bentuk mobiliti sosial yang positif dalam kalangan murid. Antaranya ialah peningkatan prestasi murid, kebolehpasaran murid dan yang terakhir, perpaduan berbilang kaum yang semakin erat. Justru, semua pihak perlu berganding bahu supaya harapan-harapan yang digariskan dalam enam aspirasi murid tersebut di bawah PPPM 2013 sehingga 2025 dapat direalisasikan dengan jayanya. Maka, setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.